حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الحمد لله القائل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah muslim yang berbahagia, pada hari Jumat yang penuh barakah ini, khutbah khatib ingin berpesan pada diri sendiri serta jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita berusaha memperbaharui dan memperkukuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Gaza Palestin, tanggung jawab kita bersama. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi Palestin dan Masjid Al-Aqsa adalah isu yang kekal segar dalam nadi umat Islam seluruh dunia. Ia bukan sekadar tanah atau isu politik semata-mata, tetapi ia adalah satu isu akidah yang menjadi ujian terbesar kepada keimanan dan persaudaraan kita. Masjid Al-Aqsa mempunyai kedudukan yang amat tinggi di dalam Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan
tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram, yakni Mekah, ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Keberkatan di sekeliling Masjid Al-Aqsa merujuk kepada seluruh bumi Syam termasuk Palestina. Inilah bumi para nabi, bumi perjuangan dan jihad. Justru setiap usaha untuk membela dan mempertahankan bumi Palestina adalah sebahagian daripada ibadah dan tuntutan iman yang mesti kita pikul bersama. Tanggung jawab untuk mempertahankan kesuciannya adalah fardu yang tidak boleh digugurkan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenung dan menginsafi keadaan saudara kita di bumi Palestina, khususnya di Gaza, tanah yang diberkati, tanah para nabi, tanah yang menjadi saksi kepada perjuangan dan pengorbanan umat Islam sepanjang zaman. Namun kini Gaza menjadi medan penderitaan, kesengsaraan dan kezaliman yang tiada penghujungnya. Saban hari kita disajikan dengan berita yang menyayat hati. Penduduk Gaza dibunuh tanpa belas kasihan. Masjid-masjid yang sepatutnya menjadi tempat suci dan ketenangan kini menjadi sasaran peluru dan bom. Seolah-olah sekolah-sekolah yang sepatutnya menjadi tempat ilmu kini menjadi kubur kepada generasi muda. Hati kecil mana yang tidak tersentuh, mata mana yang tidak mengalir air mata apabila melihat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Konflik di bumi Anbiya ini bukanlah isu baru, bahkan ia adalah luka berdarah yang memanjang sejak bertahun lamanya. Penderitaan mereka adalah isyarat jelas kepada kita tentang tuntutan persaudaraan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan asas hukum persaudaraan seumpama satu jasad, di mana rasa sakit satu anggota akan dirasai oleh seluruh tubuh. Hadis daripada Nu'aiman bin Bashir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, saling mencintai dan saling berbelas kasihan adalah seperti satu jasad. Apabila satu jasad anggota mengadu sakit, maka seluruh anggota jasad akan turut merasa sakit, tidak dapat tidur dan akan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekadar peringatan, tetapi satu perintah yang jelas. Umat Islam adalah satu anggota tubuh, satu keluarga, satu ummah. Apabila satu anggota sakit, seluruh tubuh turut merasa sakit. Ini bermaksud penderitaan Gaza adalah penderitaan kita. Kesengsaraan Palestina adalah kesengsaraan kita. Persoalannya, di mana dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai saudara se-Islam. Sidang Jumaat diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tentara Hamas
telah mengesahkan bahawa satu perjanjian telah termaterai bagi menamatkan perang di Gaza melalui gencatan senjata bagi udara rejim Zionis laknatullah. Kita turut dikejutkan dengan berita kematian As-Syahid Saleh Al-Jafarawi, seorang wartawan Palestin yang terkenal semasa membuat liputan kemanusiaan di kawasan Gaza. Insiden ini bukanlah pertama kalinya berlaku. Bahkan ia mencerminkan betapa perjanjian gencatan senjata sering dicabuli tanpa rasa tanggungjawab. Malahan, nyawa rakyat Palestin termasuk wartawan, dokter dan sukarelawan terus menjadi korban kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam konteks ini, para ulama seperti Dr. Yusuf Qaradawi dan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili menegaskan bahawa mempertahankan hak dan maruah umat Islam daripada perjanjian, penjajahan dan penindasan merupakan fardu kifayah. Dan sesiapa yang berdiam diri terhadap kezaliman adalah termasuk dalam golongan-golongan yang lemah imannya. Sejarah telah membuktikan bahawa rejim Zionis Israel berulang kali mengkhianati perjanjian damai dan gencatan senjata yang ditandatangani bersama pihak Palestin dan masyarakat antarabangsa. Allah Subhanahu wa taala telah pun menggambarkan sikap angkuh Bani Israel menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-100. Maksudnya, patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat tersebut menjelaskan bahawa sifat mungkir, janji dan menipu di dalam perjanjian telah pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai antara tabiat yang melekat pada golongan yang menolak kebenaran. Maka tidak hairanlah jika rejim Zionis yang mewarisi sikap ini berterusan melanggar perjanjian atas dasar tamak, kebencian dan keangkuhan. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajar kita konsep ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan Islam. Penderitaan yang menimpa saudara kita di Gaza adalah sakit yang dirasai oleh seluruh umat Islam. Oleh itu, mimbar menyeru sebagai sebahagian daripada jasad ummah yang besar ini, kita wajib menunaikan tanggungjawab kita mengikuti ruang lingkup kemampuan masing-masing, yaitu pertama, solidariti melalui infak dan bantuan kemanusiaan. Kita mungkin tidak mampu berjuang dengan mengangkat senjata, tetapi kita masih mempunyai kekuatan harta. Salurkanlah sebahagian rezeki kita melalui tabung-tabung dan misi kemanusiaan yang rasmi dan diyakini. Di saat saudara kita berdepan kelaparan, kedinginan dan kesakitan, sumbangan harta kita menjadi nafas baru bagi mereka. Sumbangan ini bukan sekadar wang, tetapi manifestasi jihad dengan harta seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya,
Kemudian mereka yakni terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi serta berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Kedua, senjata doa dan kunut nazilah hendaklah dibuat secara berterusan. Doa adalah senjata terhebat orang mukmin. Kita mungkin terpisah oleh lautan, namun kita disatukan dengan doa. Doa kunut nazilah adalah benteng spiritual kita, memohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pertolongan, kekuatan dan kemenangan kepada pejuang-pejuang Palestin, melindungi rakyat Gaza daripada kezaliman serta menghancurkan rejim Zionis yang zalim. Yang ketiga, menyebarkan kesedaran dan menjauhi sikap berdiam diri. Kita perlu terus menyebarkan maklumat yang sahih tentang kezaliman yang berlaku agar dunia sedar dan bangkit menentang kejahatan. Kita juga wajib memberikan sokongan penuh kepada segala usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan NGO dalam misi bantuan diplomatik dan pembangunan semula Gaza. Jangan biarkan kezaliman dinormalisasikan. Sampaikanlah kebenaran tentang Palestin dan juga Islam yang bertindak maju orang yang benar. Marilah selalu menegakkan menyebut dan teguhkan ukhuwah Islamiyah. Semangat perpaduan kita adalah kekuatan yang ditakuti musuh-musuh Islam. Jika umat Islam bersatu, tiada kuasa dunia yang mampu memecah belahkan kita. Dengan itu, kita boleh memartabatkan kembali kekuatan ukhuwah, penyatuan ummah, penguasaan ekonomi serta kualiti sosial umat Islam pada masa hadapan. Justru tanggungjawab kita kepada Palestin adalah satu kewajiban yang akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan mereka adalah isyarat kepada kita bahawa umat Islam mesti bersatu padu dan bangkit menentang sebarang bentuk kezaliman. Ingatlah, Allah telah berjanji di dalam ayat Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-7 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, niscaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر العظيم أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل رحمة وبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا وجلي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, وكذلك على فخامة الرئيس الأعلى Tuan yang terutama di Pertuan Negeri Sabah. وجعل اللهم هذه البلد وسائر البلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا بلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami daripada sifat-sifat yang keji. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, satukan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada persengketaan. Allah, sangat-sangat memohon kepadamu ya Allah, hari Jumaat yang berkah ini ya Allah, limpahkan kurnia kepada kami ya Allah. Makmurkan negeri kami ya Allah, makmurkan keluarga kami ya Allah, makmurkan keturunan kami dan keluarga kami. Kami mohon sangat-sangat kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada kejahatan manusia, jin dan juga syaitan. Allah, Allah, Allah. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa di dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, wakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.